Dan saya harap pelaksanaan GST dalam minggu-minggu yang akan datang ini ialah dari segi mengambil tindakan penguatkuasaan kepada pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga barang. Itu perkara pokok dalam kritikan GST ialah kenaikan harga barang. Tetapi perkara pokok dalam teori GST ialah harga barang boleh turun. Saya juga mengharapkan agar pensabotaj ekonomi. Ini jarang saya cakap ni. Bahasanya kasar sikit tu. Saya tidak mahu menyebut siapakah mereka. Tetapi kumpulan manakah mereka. Tetapi kalau mereka sepatutnya menurunkan harga tetapi mereka menaikkan harga sewenang-wenang, mereka adalah pensabotaj ekonomi negara kita. Kenapa mereka mesti turunkan harga? Sebab barang-barang banyak yang 10% SST 10% tu dah tak ada, macam saya sebut tadi lah. Ganti dengan GST 6%, barangan itu patut turun harga. Tetapi kalau mereka naikkan harga, berarti mereka mensabotaj dan mereka pensabotaj kepada ekonomi negara. Ambil contoh buah-buahan diimport. Sebelum ni ada 5% cukai. Sekarang ini tidak ada cukai langsung, 0% cukai. Barang-barang buah-buahan import tu patut turun harga. Contoh ya. Ambil contoh barang-barang yang 0%. Semua bekalan-bekalan makanan 0%. Tiba-tiba naik harga. Kenapa nak naik harga? GST tak dikenakan pada barang itu pun. Mereka yang menaikkan harga pada bekalan makanan 0%, pensabotaj ekonomi. Itu maksud saya. Kemudian barang-barang yang tak kena GST, mereka kenakan GST. Mereka juga pensabotaj ekonomi. Kalau nak kata mereka tak faham, kita dah buat penjelasan setahun 7 bulan. 17 bulan ya. 17 bulan. Hari-hari masuk surat khabar, hari-hari masuk TV, hari-hari masuk radio. Kemudian ada dalam kita punya portal segala bahan-bahan dan barang-barang dan teori-teori dan SOP GST ni. Jangan jadi pensabotaj ekonomi, jadilah peniaga yang beretika. Peniaga yang tidak beretika akan terima 2 hukuman. Hukuman pertama, mereka akan kehilangan pelanggan yang setia kepada mereka. Apabila pelanggan itu tahu mereka menipu harga dan mengambil kesempatan. Itu hukuman pertama. Hukuman kedua, mereka kena di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Kalau mereka tidak mahu dihukum dengan 2 kaedah hukuman ini, jadilah peniaga yang beretika. Itu pesanan ikhlas saya kepada peniaga-peniaga di luar sana. Caj perkhidmatan tidak semesti 10%. Caj perkhidmatan boleh 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Atau 0%. KFC 0% caj perkhidmatan. McDonald 0% caj perkhidmatan. Domino Pizza 0% caj perkhidmatan. Bukan bermakna mereka tidak memberikan perkhidmatan. Mereka juga kena membersihkan. Pekerja mereka kena bersihkan juga makanan atas meja, ya. Segala bahan-bahan nak dibersihkan dan dikemaskan. Mereka juga memberikan perkhidmatan, tapi mereka tak kenakan caj perkhidmatan. Restoran boleh tidak mengenakan caj perkhidmatan apabila sudah ada gaji minima. Gaji minima dah ada, ya. Kalau dulu agreement dengan majikan, ya, agreement dengan majikan mesti ada. Collective agreement, perjanjian bersama, CA, mesti ada. Kalau tidak, duit itu menjadi keuntungan syarikat. Ini yang banyak berlaku. 10% jadi keuntungan tambahan pada syarikat. Walhal yang sebenarnya dia patut diberi pada pekerjanya. Pekerja di syarikat-syarikat yang berkaitan, di restoran dan di hotel yang berkaitan. Oleh itu, walaupun kita benar mereka yang ada collective agreement mengenakan service charge pada ketika ini, tetapi kebenaran itu tidak semesti 10%. Sebab 10% itu dianggap maksima. Dia boleh 5, dia boleh 4. Kalau mereka nak lebih laku, caj perkhidmatannya lebih rendah. Jadi lebih laku.
tetapi perkara ini perlu dididik kepada pengguna, dan pengguna kena tahu, kena tanya, kena soal. Jangan macam dulu, resit pun tak tengok. Sekarang ni resit pun disimpan. Baguslah, itu salah satu kebaikan GST, memberi kesedaran keuangan kepada rakyat. Dulu tak kisah belaka semua. Berapa barang dia orang nak charge tak kisah. Sekarang ini 1 sen pun dikira. Itu satu kebaikan dan faedah yang jelas dari segi celik keuangan bertambah dengan ada GST dan ada celik keuangan bertambah. Custom minta supaya stabil segala GST ini dalam masa 6 bulan. Maksud stabil itu ialah harga barang boleh diturunkan, harga barang boleh distabilkan, tidak ada lagi kaedah-kaedah yang mengelirukan, ya. Semua kena menggunakan resit dan sebagainya itu, dan orang faham lebih segalanya itu dalam masa 6 bulan. Tetapi saya minta pada custom separuhkan masa itu kepada 3 bulan, supaya tidak ada isu-isu yang pelaksanaan GST ini lagi dalam masa 3 bulan. Maksudnya 3 bulan tolak 12 hari lah sekarang ni. Dan saya harap perkara itu boleh dilaksanakan. Kalau selepas dilaksanakan, patut yakin yang harga barang mengikut teorinya boleh turun. Ya. Dan saya banyak ada dalam surat khabar dalam masa 3-4 hari ini, penurunan dan iklan turun harga barang di semua surat khabar utama. So, saudara boleh cek, dan semua penonton boleh cek, dan pembaca boleh cek. Dalam semua surat khabar utama, tiap-tiap hari ada iklan turun harga barang. Dan saya mengutip iklan-iklan itu dan masuk dalam saya punya Twitter @ahmadmaslan dan kumpulan WhatsApp yang beratus-ratus yang saya ada. Sebagai bukti bahawa kerana GST harga barang boleh turun. Sebagai contoh, apabila Maidin menyerap GST, dia bukan serap, dia sepatutnya kalau RM100 jadi RM106 di Maidin. RM100 itu dia tolak ke RM94 dulu, baru dia campur RM6 GST, patah kembali kepada RM100 macam dulu. Itu yang dibuat oleh Maidin, ya. GST itu tetap ada, tetapi daripada base yang lebih rendah. Dan dalam Maidin hampir semua barangnya begitu, dan banyak yang barang turun harga. Apabila dia buat begitu, dalam kaedah peperangan harga, Tesco buat, Giant buat, Aeon Safe buat, ya, dan pasaraya-pasaraya besar lain yang menuruti kaedah itu. Itu menunjukkan teori GST, tolak dulu SST campur GST ini tepat. Dan mereka yang besar-besar itu tidak boleh menipu kerana mereka tahu SOP GST. Saya harap ia juga berlaku pada kedai-kedai kecil di pekan dan bandar-bandar di kawasan-kawasan macam Muazzam ni.